بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: الغصب عند الفقهاء والتعدي على الرقاب. والتعدي مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب، فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب فهو منهي عن ذلك، آثم فيما فعل من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا الرقبة، فكان النهي أولا عن الاستيلاء على الرقبة. وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة، وهو منهي عن ذلك الانتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا المنافع. لكن كل واحد منهما يلزمه الآخر بالحكم التبعي وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول. فإذا كان قصدا فهو ضامن للرقاب لا للمنافع، وإنما يضمن قيمة الرقاب يوم الغصب لا بأرفع القيم، لأن الانتفاع تابع، فإذا كان تابعا صار النهي عن الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة. فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا على قول بعض العلماء، بناء على أن المنافع مشاركة في القصد الأول، والأظهر ألا ضمان له عليه، يقول قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الانتفاع غير مقصود لنفسه، بل هو تابع للنهي عن الغصب، وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء. إذا كان البيع مع التصريح بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء لكونه غير مقصود في نفسه، فأولى أن يصح مع النهي الضمني. وهذا البحث جار في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا؟ فإن قلنا غير واجب فلا إشكال، وإن قلنا واجب وليس وجوبه مقصودا في نفسه. وكذلك مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ فإن قلنا بذلك فليس بمقصود لنفسه، فلا يكون للأمر والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه بالقصد الأول، وليس 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 كذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا علم إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا لها صالحة صالحة، ولا تجعل فيها شيء بعد. وخير أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى كان meneruskan pembacaan kitab Al-Muwaffaqat dengan Abi Ishaq Asy-Syafi'i. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi berada di dalam masalah berkaitan dengan adillah atau berkenaan dengan adillah, juga yang mana kita telah sampai kepada masalah berkaitan dengan al-awamir dan nawahi, dengan perintah-perintah dapat dalam Quran dan juga larangan-larangan dalam Quran dalam Sunnah. Dan juga Imam Syatibi telah kita lihat sebelum ini bahagikan awamir dan nawahi pada bahagiannya, iaitu sharih dan ghairu sharih, di mana
awamir yang sarih, gunakan lafaz yang sarih, guna fi'il amar, fa'al, dan juga lafaz yang tidak sahih seperti pilihan yang ketiga, di mana yang sarih telah dibahagikan kepada dua nazar, nazar zahiri, di mana seorang lafaz fi'il amar, dan juga yang kedua melihat kepada nazar maqasid, maqasid daripada lafaz tersebut, bukan pada zahir. Dan kemudian setelah itu kita membahaskan mengenai awamir dan nawahi yang ghairu sarih, ghairu sarihah ini, Imam Asy-Syatibi membahagikan itu beberapa pembahagian yang ghairu sarih, di mana dalam pembahagian terakhir tersebut Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahawa terdapat awamir dan nawahi yang ghairu sarihah yang mempunyai al-qasdu tsani, bukan qasdu awal daripada perintah atau larangan tersebut. Ini dalam masalah ala yatim wajib. Hal huwa wajib atau ghairu wajib. Jadi dia dah menjadi satu lagi tafri'ah, cawangan kepada amar. Maksudnya dia bukan contoh wajib itu disebabkan perintah, tetapi berkenaan dengan perkara yang lain sebabkan dia menjadi wajib. Dia menjadi tabai, menjadi ikut pada hukum yang asal. Kalau hukum asal tu dah tidak wajib, maka dia itu jadi tak wajib. Jadi Imam Syatibi juga dalam yang terakhir kita telah baca fakrah yang terakhir, Syatibi kata dia nak buat satu pasal yang khusus masalah ini, yang mana dia khususkan dengan masalah al-qasd. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, rampasan lah, merampas. Rampas ini indal fuqaha, kata Imam Syatibi, buat ta'addi ala riqab, iaitu seorang yang telah melakukan i'tida. Ta'addi ini dia macam telah merampas, ambil hak orang, dia ambil hak orang lain ala riqab. Riqab ni manusia lah, orang ataupun kalau selain pada orang tu benda lah, telah melakukan merampas benda tersebut ataupun orang tersebut. Kalau di sini indal fuqaha ala riqab. Namun at-ta'addi ni sebenarnya pada asalnya dia mukhtas bit-ta'addi 'ala al-manafi' duna riqab. Pada asalnya bila kita sebut ta'addi, merampas, kita bukan merampas orang itu, tapi merampas manafi', manafi' yang ada pada orang tersebut duna riqab. Contoh yang mudah, kalau zaman dulu, zaman ada hamba lah. Jadi kalau seorang tu dia merampas hamba orang lain, dia ambil hamba orang ni, dirampas dan dia buat jual ke, maka dia dapatlah duit hasil jualan. Ataupun dia rampas hamba ni, dia suruh buat kerja tempat lain, dia telah merampas manafi' hamba tersebut. Jadi ini contoh yang akan dibawakan oleh Syafi'i untuk membahaskan awamir tadi. Kadang-kadangnya dia menjadi qasd awal, maksudnya kalau ada sarih, kalau ada sarih boleh ada kalanya dia qasd tsani. Di sini tafsilannya Imam Syatibi menyatakan faida qasada al-ghasib, apabila dalam masalah ghasb, rampasan, bila orang yang merampas tersebut, ketika dia merampas, niat dia ketika dia merampas ialah untuk memiliki raqabah al-maqsud. Dia nak benda yang dia rampas tersebut. Kalau hamba tadi, dia memang nak rampas hamba tu, bukan manafi' hamba tersebut. Maknanya dia nak hamba tu dirampas. Dia tidak maksudkan manafi' yang ada pada hamba. Jadi merampas hamba ni sudah pasti hukumnya haram lah. Bahawa manhiyun an dzalika, sudah dilarang. Tak boleh kita merampas harta orang lain. Merampas hamba orang lain itu hukumnya haram dan hukumnya athim. Jadi dia athimun fi ma fa'ala min jihati ma qasad. Berdasarkan niat dia merampas harta orang lain, hamba orang lain tersebut telah menjadi satu kesalahan dan dosa. Dan dalam kes ini, wahuwa lam yaqsid illa raqabah. Dia tidak berniat untuk, maknanya rampasan selain daripada raqabah itu sendiri, hamba itu sendiri. Maka nahyu awalan 'anil istila'i 'ala raqabah. Di sini
telah berlakunya larangan dalam syarak, larang kita mengambil harta orang lain. Tak apa aku pengen aku berbatil dengan kamu ambil harta orang lain secara batil. Jadi di sini telah berlaku larangan secara awalan, adalah istilah dia telah menguasai ataupun merampas kepada raqabah. Itu satu jihah, satu sudut. Satu sudut yang lain, wa amma ta'addi 'ala al-manafi', adapun telah melakukan, mengambil hak orang lain kepada manafi' yang ada pada barang tersebut atau orang tersebut, maka fal qasdu fihi tamalluk al-manafi' duna ar-raqabah. Di sini niat dia bukan raqabah itu, tapi niat dia adalah manafi'. Bila dia merampas, contohnya kalau tanah lah, dia rampas tanah, dia dapat tanam durian ke, tanah buah-buahan ke, dia buat bangunan, dia perlu sewakan, dia merampas tanah dan dia dapat manafi', dapat hasil daripada rampasan dia tersebut. Itu manafi'. Duna ar-raqabah, bukan benda ataupun orang itu yang dimaksud. Jadi dia rampas tu untuk mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat daripada apa yang dia rampas. Dan ini juga sudah pasti haram, bahawa manhiyun an dzalikal intifa' min jihati ma qasad. Itu juga adalah perkara yang dilarang berdasarkan manfaat yang dia maksudkan. Dia nak manfaat kalau Islam tidak membenarkan seorang itu merampas manfaat yang ada pada orang lain. Contoh tanah orang lain kita rampas, tak boleh. Merampas tanah rumah orang lain, tak boleh. Rampas kereta orang, tak boleh. Walaupun kita nak guna, contohnya nak pejabat naik kerja, kita rampas motor orang contohnya, itu juga tak ada benar. Jadi merampas untuk intifa' adalah tidak ada benar. Maksudnya kedua-duanya adalah dilarang dalam syarak, sudah pasti. Tapi dia ada kaitan nanti yang akan dikaitkan oleh wahuwa lam yaqsid, dalam kes ini wahuwa lam yaqsid illa al-manafi'. Dalam keadaan ini dia tidak berniat untuk merampas tersebut. Bukan contohlah macam tadi dia rampas tanah lah, dia rampas tanah, dia nak tanah tu dapat dia sewakan atau dia guna petani ke untuk buat apa-apa lah. Dia bukan bercadang untuk merampas dapat kat dia hak dia, tetapi hanya manafik itu saja yang dia nak. Kalau macam rampas hamba tadi, dia nak hamba tu khidmat untuk dia ataupun menyekat hamba tu daripada khidmat pada tuan dia, itu manafik. Tetapi di sini kata Imam Syatibi, lakin kulla wahid minhuma, kedua-duanya sama ada merampas untuk riqab atau merampas untuk manafik, dua-duanya ada talazum. Yalzimuhu al-akhar bil hukum tabi'i. Kalau dia merampas manafik, dalam masa yang sama juga tabaknya dia telah merampas raqabah. Kalau dia merampas raqabah, dia juga telah merampas manafik. Dua-duanya ada tadakhul ataupun talazum. Tapi al-qasdi al-thani, la bil-qasdi. Larangan tadi adalah larangan, contohnya larangan qasdul awal, tapi yang ini yang kedua ni dia jadi qasdul thani. Contohnya tadi dia merampas untuk mendapatkan manfaat saja. Itu larangan secara terus, maknanya haram, tak boleh. Tapi dalam masa yang sama, larangan merampas raqabah tu ada secara qasdul thani. Maknanya kedua-duanya diharamkan kerana dia berkaitan. Bila kita ambil manfaat tersebut, maknanya kita telah menghalang raqabah tersebut. Maka sebaliknya juga, bila kita ambil raqabah, kita telah menghalang manfaat. Jadi kedua-duanya ada talazum. Jadi Imam Syatibi nak ceritakan kaitan antara kedua-dua ini dalam proses kita memahami al-amru dan an-nahy. Nahy itu ada yang secara sharih dan secara yang tidak sharih. Yang tidak sharih ni ada juga yang qasdul awal, ada yang qasdul thani. Kemudian Imam Syatibi bawa lagi penjelasan ni, ada banyak sebab pasal ni khusus untuk cerita pasal ghasbu saja. Fa idza kana ghasiban, sekiranya orang tu dia ghasib kepada ar-riqab, fahuwa dhaminun lirriqabi la lilmanaf. Contohnya dia telah merampas seorang hamba. Maka apakah dhaman yang dia kena? Dhaman ni dia ganti rugi lah, ganti rugi ataupun jaminan yang dia kena buat. Maka dia hanya kena mengganti rugi kalau dia buat
maknanya dia menghilangkan apa, dia kena ganti rugi, ataupun dia jamin, menjadi penjamin ataupun menjamin bahawa dia, mana rekab itu saja yang dia kena bayar semula lah. Kalau ganti rugi dia kena bayar semula, ataupun jaminan untuk keselamatan rekab tersebut. Lalil manafi'. Tak boleh lah contohnya orang yang contohnya bila dia merampas orang hamba, tuan hamba tersebut dia buat perkiraan. Hamba ni harga dia contohnya 1 juta. Manafi' dia kalau dia kerja sehari dia dapat 1,000. Dalam selama sebulan makanya 3,000. Contohnya lah 30,000. Maka dia kira 30,000 setiap bulan dia buat bil. Selama tempoh rampasan. Jadi kalau rampas setahun, maknanya setiap bulan berapa manafi' daripada hamba tersebut. Jadi dalam kes ini kata Imam Syatibi, dia hanya dhaminul riqab. Harga riqab itu 1 juta. 1 juta sajalah dia kena bayar. Manafi' yang sepatutnya hamba tu dia boleh hasilkan, itu tak kira lah. Itu beza yang pertama. Yang pertama ni dia ghasib ar-riqab ataupun dhamin ar-riqab. Wa innama yadmanu qimatu ar-raqabah yaumal ghasbi. Di mana dia ni orang yang merampas riqab. Itu raqabah tersebut. Raqabah ni pada lugah dia leher lah. Maknanya leher ni dia menguasai orang tersebut. Maknanya dia telah mengambil hak ataupun orang tersebut. Pada hari dia merampas. Contoh hari ini, hari Jumaat, dia telah merampas contohnya seorang hamba. Jadi pada hari tersebut, berapa nilai hamba tersebut? Yaumal ghasbi. Hari yang dia merampas orang yang raqabah tersebut. Dan ia tidak dikira la bi'arfa'i al-qiyam. Tak dikira berapa harga riqab atau raqabah tersebut dengan nilainya paling tinggi. Dia tidak kira yang paling tinggi. Cuma dia kira nilainya pada hari tersebut. Contohnya dia merampas dalam tempoh setahun. Bukan kita pilih hari mana yang paling hamba ni mempunyai harga yang tinggi. Contohnya pada bulan Oktober ni harga hamba ni kurang, tapi masuk je bulan 1 orang nak masuk sekolah contohnya harga hamba tinggi pula. Orang ramai dari hamba contohnya lah. Jadi harga hamba naik melimpah. Jadi dia tidak boleh ambil harga yang ketika naiknya harga hamba tersebut. Dia ambil harga jauh di mana dia merampas hamba tersebut saja. Kerana di sini dia telah dhamin liriqab, dia bukan dhamin lil manfaat. Lianna al-intifa'a tabi'un. Kerana di sini manfaat hamba tersebut hanya sebagai tabi', bukan sebagai asal. Yang asalnya tadi dia qasad dia ketika dia merampas, dia nak raqabah tersebut, bukan dia nak manafi'. Sebab tu di sini perbezaan berdasarkan maksud, maksud niat. Sebab tu dikira innamal a'malu binniyat. Kalau dia berniat ketika dia rampas tu raqabah, maka dikira raqabah. Tapi kalau dia berniat manafi', maka dah dikira manafi'. Itu beza keadaan. Fa idza kana tabi'an صار النهي عن الانتفاع تابعا للنهي عن الانتفاع على الرقبة. Maka di sini sekiranya intifak tersebut telah menjadi tabi', maka jadilah larangan daripada intifak tersebut itu adalah tabi' kepada an-nahyu an istila'ah. Kerana larangan pertama ialah larangan merampas raqabah. Intifak tu apa? Dia tabi' kepada larangan kepada merampas raqabah. Sebab qasad dia raqabah. Walidzalika la yadmanu qimatal mana, maka dia tidak membayar ganti rugi contohnya harga manafi'. Dia hanya harga pada hari dirampas. Kecuali sebahagian para ulama yang menyatakan berdasarkan bahawa manafi' ni dia musyarakatun, dia dah ada syarakah dah, dia dah join venture dah dengan larangan pertama tadi. Ketika mana larangan tak boleh kita rampas harta orang tu, termasuklah manafi' tu dah masuk dah. Maka dah ikut pandangan yang pertama, pandangan yang kedua ini dia masuk dalam faslul awal. Maksudnya raqabah dan manafi' kedua-duanya sama, kena bayar mahal yang paling mahal sekali. Wal azhar, tapi mengikut pandangan yang paling zahir kata Syatibi, alla dhamana alaihi, jadi tidak kena bayaran ataupun ganti atau jaminan kepada raqabah tersebut
segala manfaatnya yang lain. Hanya raqabah saja. Apakah dalilnya? Li'umumi qawlihi alaihi salatu wassalam al-kharaju bil-dhaman. Kerana setiap benda yang keluar daripada hak, sama ada pada tuan dia ke, kalau kita beli barang tu dah jadi hak kita, ataupun termasuklah rampas ni dia telah ambil keluar hak milik tuan dia, kita bawa kepada kita lah, kita tak mampu harta orang kan. Perampas itu lah orang yang melakukan jenayah itu, bila dia ambil harta tu dah dia mengeluarkan daripada hak tuan dia kepada dia, maka di sini dia dhaman, maka dia kena menjadi penjamin ataupun bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi pada apa yang dia telah keluarkan tersebut. Jadi termasuklah ulama kata rampasan, siapa rampas dia kena dhaman. Umumnya dia dhaman, bukan manfaat, tapi apa yang keluar tersebut, apa yang dia ambil saja. Apa yang dia tak ambil tu tak kira lah. Dalam kes ini dia tak ambil manfaat, dia ambil raqabah saja. Wa sababu dhalika ma dhukira atau ma dhakara min anna nahya 'ala al-ittifa' ghair maqsudin li nafsih. Dalam kes ini yang pertama ni, dia qasad dia rampas raqabah semata-mata, dia tidak maksud intifa'. Maka intifa' di sini ghairu maqsud, dia tak maksudkan, maka tak kira lah. Tetapi dia menjadi tabi'un lin nahyi 'anil maqsud. Dan dalam kes ini dia akan menjadi tabi' kepada larangan merampas harta orang lain. Dia bukan termasuk dalam bab intifa'. Dan juga kata Imam Syatibi, dia adalah seperti, contoh dia syabihun bil bai'i waqtan nidah. Seperti larangan Allah Ta'ala larang kita berjual beli. Wadharul bai', hendaklah kamu meninggalkan jual beli. Jual beli waktu hari Jumaat lah. Waktu hari Jumaat, waktu solat Jumaat. Fa'idha kana bai'u, dalam kes yang bai' ini, al-bai' ma'at tasrih an-nahi sahihan. Walaupun dalam kes wadharul bai' ini dia sarih larangan, wadharul bai', tinggalkan bai', sarih bin nahi inda jama'atin min ulama, ramai kalangan para ulama, maka likaunihi ghairi maqsud nafsih. Dan ulama juga mengatakan darul bai' di sini bukan dia tu adalah qasdul awal. Allah Ta'ala larang kita jual beli, bukan larangan jual beli tu, tapi nak suruh kita pergi solat Jumaat. Sebab orang yang sibuk jual beli, kita tak pergi Jumaat. Jadi Allah Ta'ala larang tu qasad dia fas'au ila dzikrillah. Itu punya maksud dia. Adapun larangan jual beli ni dia nombor dua. Dia jadi qasdul tsani, ghairu maqsudun fi nafsi. Fa aula an yasihha ma'an nahyi adhim. Jadi dia nak kiaskan kes darul bai' ini dengan kes ghasib dengan ar-raqabah ni tadi. Sekiranya ghasib bil-raqabah ni tidak dia bayar ganti rugi manfaat kerana dia nahi secara dhimni bukan secara sarih, maka dia lebih aula untuk kita kata dia itu qasdus tsani, bukan qasdul. Dan masalah ini kata Imam Syatibi, dia berkaitan dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu jarin fi mas'alati ma la yatim wajib illa bihi hal huwa wajib. Dia berkaitan dengan kaedah ataupun persoalan masalah dalam usul fiqh, adakah perkara yang tidak menyempurnakan wajib kecuali dengan dia saja, adakah dia wajib atau tidak wajib. Ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh yang diberikan, contohnya kita nak ambil wuduk lah, nak ambil wuduk ni kita basuh muka. Nak basuh muka tu, kita kena basuh lah ubun-ubun kita ataupun sedikit daripada kepala kita. Jadi adakah ulama kata bila kita tak dapat nak basuh muka seluruhnya kecuali dengan membasuh sedikit kepala tersebut, rambut tersebut, jadi membasuh rambut juga adalah wajib ketika membasuh muka. Sebab ma la yatim wajib illa bihi fa huwa wajib. Itu yang ulama kata wajib. Jadi di sini ada khilaf. Fa in qulna ghairu wajib, sekiranya kita kata tak wajib pun, benda yang ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa ghairu wajib, tak wajib. Yani fala iskal.
Maksudnya memang dah tak wajib, tak ada masalah lah. Habis cerita yang wajib tu apa yang Allah Ta'ala suruh wajib. Yang Allah Ta'ala tak suruh tu tak wajib tu. Habis. Tetapi apa yang berlaku, wa in kunna wajib. Sekiranya kita kata hukum dia wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Falaysa wujubuhu maqsudan fi nafsih. Yani dia wajib, tetapi wajib nombor dua. Dia kena beza, yang dia nak beza Imam Syatibi di sini ialah ma la yatimul wajib, itu wajib pertama. Illa bihi, wajib yang kedua. Jadi wajib yang kedua tu dia berkaitan dengan wajib pertama. Kalau wajib pertama tak wajib, dia pun memang tak wajib. Jadi oleh itu kita letak level dia wajib yang kedua. Kerana dia bukan laisa wujub sudan fi nafsih. Kan itu yang dimaksudkan. Tadi kita ambil contoh basuh muka. Yang wajib tu basuh muka lah ketika kita basuh muka. Jadi basuh ubun-ubun atau basuh rambut tu tak wajib lah waktu itu. Jadi yang wajibnya basuh muka saja. Bila kita kata basuh rambut itu wajib ketika membasuh muka, kita telah meletakkan satu lagi wajib yang lain. Cuma kata Imam Syatibi, yang ini wajib dia, kita kata dia nombor dua. Maksudnya dia tabai, wajib yang tabai, bukan wajib yang asli. Begitu juga masalah al-amru bisyai'i hal huwa nahyun an tadih. Adakah apabila kita perintah melakukan satu perkara itu, maksudnya kita melarang apa yang bercanggah dengan. Contohnya kita dah beritahu sebelum ni, Allah Ta'ala perintah kita solat berdiri. Wa qumu lillahi qanit. Allah kamu mendirikan solat dengan keadaan berdiri. Ini pada tafsiran para ulama. Jadi berdiri itu rukun dalam solat. Jadi kalau kita semayang duduk saja-saja, waktu semayang wajib, kita duduk. Jadi kita telah melakukan, adakah dia tu nahyun an tadih. Mana Allah Ta'ala perintah kita berdiri, sekarang kita duduk. Jadi adakah huwa nahyun an tadih. Maksud kalau kita duduk tu ia satu larangan, Allah Ta'ala larang kita pada duduk. Jadi itu ada khilaf juga. Ada ulama kata memang larangan, bila larangan maksudnya berdosa, saya sajalah. Kalau ada ukuran tu kira lain lah. Jadi siapa yang duduk ketika mana wajib dia berdiri, maka dia telah melakukan larangan. Cukup ada orang yang kata wa nahyun an tadih, tapi orang yang kata tidak, dia bukan larangan, tetapi dia tidak melakukan kewajipan. Beza antara. Dan sama juga wa nahyu an syai'i wa amrun bi ahadi adbarihi. Apabila ada satu larangan tu, adakah maksudnya dia kena buat pula benda yang bercanggah dengan. Contohnya Allah Ta'ala larang kita buat maksiat. Jadi adakah wajib kita kena buat benda yang tidak maksiat pada ketika itu? Ada khilaf di kalangan orang ulama. Fa in qulna bidzalika, sekiranya kita mengatakan ya falaysa bimaqsud bi nafsi. Hendaklah kita kata yang ini kalau dia wajib juga, kita kata dia wajib secara dhimni ataupun secara tabai ataupun secara nombor dua. Bukan kewajipan yang pertama. Fala yakunu lil amri wan nahyi hukmun munhatimun illa inda fardhihi bil qasd. Maka tidak berlaku perintah dan larangan itu satu hukum yang wajib daruri kecuali hanya yang diwajibkan secara qasdul awal. Walaysa, sambungan dia, walaysa kadzalik, dan ia tidak, kita kata yang wajib yang kedua ni dia bukan wajib yang pertama, bukan daruri yang pertama. Sebab tu adanya khilaf di kalangan para ulama. Kita sampai sini ke tadi? Ya Ustaz. Okey, tafadhal. أما إذا كان متعديا فضمانه ضمان التعدي لا ضمان الغصب فإن الرقبة تابعة فإذا كان كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا للنهي عن الاستيلاء على المنافع فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقا ويضمن ما قل وما كثر وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف خاصة من حيث كان تلفها عائدا على المنافع بالتلف بخلاف الغصب في هذه الأشياء ولو كان أمرها واحدا لما فرق بينهما مالك ولا غيره وقال مالك في الغاصب والسارق
إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته ضمن قيمته متكاريا ضمن قيمته. وهذا التفريع إنما هو على المشهور في مذهب مالك وأصحابه وإلا فإذا بنينا على غيره فالمأخذ آخر والأصل المبني عليه ثابت والله أعلم. Barakallahu fiik. Jazakallahu. Jadi sambungan itu tadi Imam Syatibi dia cerita mengenai dhaman ar-raqabah. Orang yang rampas dengan niat nak ambil raqabah, ambil benda itu, barang itu, bukan manfaat dia. Yang kedua ni pula, wa amma idza kana muta'addiyan. Muta'addiyan ni dia rampas dan ambil juga tapi dengan tujuan yang manfaat ni tadi. Fa dhamanuhu dhaman ta'addi, la dhaman usbi. Dalam kes ini dia kena bayar dhaman atau ganti rugi, jaminan sebagai perbuatan dia telah merampas, mengambil hak orang lain. Ta'addi, bukan dhaman al-ghasb. Kenapa di sini dia berbeza? Dia kata fa'inna raqabah dah jadi tabi'ah. Yang tadi sebab dia niat raqabah, maka raqabah nombor satu. Sekarang ni niat dia intifa' atau manfaah, maka raqabah tu dah jadi nombor dua pula. Dia berbeza tadi ikut niat dia lah. Fa'idha kana kadhalik, setuju dengan begitu, sara nahyu an sakir raqabati tabi'an. Larangan mengambil raqabah tersebut dah jadi tabi', jadi nombor dua, bukan yang pertama. Innahyi an istila' al-mal, kerana dia telah masuk yang larangan yang pertamanya, iaitu larangan merampas manafi' yang diharamkan juga. Dua-dua haram, cuma niat dia manafi', maka pengharaman tu berlaku pertamanya kepada manafi'. Maka sekiranya manafi' hukum dia dah berubah lah, dah jadi falidzalika yadmanu bi arfa'il qiyam mutlaq, maka dia kena bayar dengan harga yang paling tu tadi kita sebut. Kalau dia ambil hamba tersebut tempoh setahun, tempoh setahun tu berapa harga hamba tu yang paling tinggi, contohnya dalam tempoh setahun, maka itu yang dia kena bayar kepada orang yang dia rampas. Dan juga dia kena membayar kata ma qalla wa ma kathur, apa yang berkurangan, apa yang berlebihan. Sebab di sini dikira manafi'. Adapun wa dhamanur raqabah fi ta'addi fa 'inda talaf. Adapun dhaman yang raqabah sekiranya dia melakukan ta'addi, dia sengaja buat, dia yang melakukannya apabila berlaku talaf. Talaf maksudnya dia hilangkan. Dia rampas hamba hilang, tak tahu mana. Dia rampas kereta orang, kereta hilang ke mana. Dia rampas rumah nak hilang macam mana kan? Mungkin roboh. Kalau tanah tak tahu kena telan di bumi, tak ada tanah contohnya. Ini talaf. Di sini barulah dia kena dhaman sekiranya berlakunya talaf tersebut. Haitsu kana talafuha 'aidan 'ala al-manafi', kerana apabila hilangnya barang tersebut, barang ain atau raqabah sudah hilang, dia akan hilang semua manafi' dia. Idan al-manafi' dalam mana manafi' dia hilang, raqabah pun hilang. Bila hilang, maka dia kena bayar juga dhaman yang manafi'. Dia kita ke tasbih fi al-asya'. Berbeza sekiranya dia hanya ghasab raqabah semata-mata dan tidak hilang barang, tidak berlaku talaf. Walau kana amruhuma wahidan, sekiranya sama saja dhamanu al-ghasbi dengan dhamanul manafi' yang sama kedua-duanya, maka tidaklah Imam Malik contohnya membezakan kedua-duanya. Apa beza pula kalau dhaman raqabah lain bayaran, kalau dhaman manafi' bayar lain? Berbeza tu kerana ada perbezaan yang dinyatakan. Imam Malik menyatakan, kita tahulah Imam Syatibi dia memang mazhab Maliki. Jadi dia ambil di sini dinyatakan Imam Malik, nanti dia bawa pula pandangan Imam Syafi'i. Dia kata Imam Malik kata orang yang ghasib,
wasari, orang yang merampas harta orang lain, orang yang mencuri harta orang lain, apabila dia sembunyikan, dia ambil barang tersebut, dia pegang kat dia lah, al-maghsub, dia ambil barang tersebut. Kalau rampas tu maknanya dia dah seolah-olahnya dia buat macam milik dia lah, ataupun masruf, barang yang dia curi itu dia simpan, an aswaqihi wa manafi'i, maknanya dia telah menghabaskan, mana memberhentikan, mana orang tak dapat manfaat lah pada barang tersebut, tak boleh jual, tak boleh buat apa lah. Thumma raddahu bihalihi, kemudian dia bawa balik semula barang tersebut, barang ke hamba ke, kalau contoh kalau kereta ke, dia pulang balik sama saja, tak ada apa yang cacat, tak ada apa yang kurang, bihalihi, semua keadaannya elok, maka di sini dia tidak membayar apa-apa dhaman. Lam yakun bi rabbi dhamminah, tak perlu bayar apa-apa. Orang yang ambil tu dia tak bayar apa-apa, sebab dia pulang sama keadaan dia. Orang mencuri pulang balik dalam keadaan yang selamat, yang elok, tak bayar dhaman. Itu kalau kes dia merampas dan dia mencuri. Dalam kes kalau dia pinjam, musta'iran, pinjam barang orang, lepas tu dia telah melakukan, maknanya muta'addian ni, maksudnya sepatutnya dia pulangkan hari ni, tapi oleh kerana dia nak dapat lagi manfaat yang lebih, dia kata minggu depan dia pulang. Dalam keadaan ta'addi, dia telah melakukan satu rampasan jugalah. Maknanya sepatutnya dia kena pulang tapi dia tak pulang. Jadi ini juga orang ni, ataupun musta'iran atau mutakarian, orang yang sewa, lepas tu dia dah terlebih. Sepatutnya sewa dia kena keluar lah kepada rumah dia, contohnya lah. Ataupun sewa kereta, sepatutnya dia kena pulang kereta, dia tak pulang juga. Maka yang ini dia kena dhaman qimah. Qimah pada barang tersebut, kerana dia telah melampaui, telah berlaku ta'addi pada manafi' dia. وهذا التفريع إنما هو على مشهور في مذهب مالك وأصحابه. Yang Imam Syatibi sebut ni dia adalah penjelasan tafri' kepada masalah pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Malik dan juga ashab Malik. Wa illa, kalau tidak, fa idza banaina ala ghairi, ambil masalah ini kita bina mengikut cara yang lain, maka kita telah mengambil cara yang lain, akhad yang lain, akhad wal aslu al mabni alaihi thabit. Cara yang disebutkan oleh Syatibi tadi adalah cara yang mana, itu membezakan antara dhaman al-raqabah dengan dhaman al-manafi'. Kemudian kita sampai sini tadi. Tafadhal. فالقائل باستواء البابين ينبني قوله على مآخذ منها القاعدة التي يذكرها أهل المذهب وهي هل الدوام كالابتداء فإن قلنا ليس الدوام كالابتداء فذلك جار على المشهور في الغصب. Dengar ke? Dengar ya? فالضمان يوم الغصب والمنافع تابعة وإن قلنا إنه كالابتداء فالغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا فيجب أن يضمن المغصوب بأرفع القيم كما قال ابن وهب وأشهب وعبد الملك. قال ابن شعبان لأن عليه أن يرده في كل وقت ومتى لم يرده كان كمغتصبه حينئذ. ومنها القاعدة المتقررة وهي أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها تعالى وإنما للعبد منها المنافع وإذا كان كذلك فهل القصد إلى ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع أم لا؟ فإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في ضمان المنافع وإن قلنا ليس بمنصرف فهو مقتضى التفرقة والله أعلم. Jadi tadi
Imam Syatibi dia bawa pandangan Imam Malik yang membezakan antara dhaman raqabah dengan dhaman manaf. Sekarang ni Imam Syatibi bawa pula al-qail bistiwa'il babain. Orang yang mengatakan dia sama saja. Dhaman raqabah dengan dhaman manafi' dia kena bayar yang manafi'. Sebab manafi' itu berkaitan dengan raqabah. Tak boleh nak dipisahkan. Jadi pandangan yang kedua ni dia lebih kepada maknanya sama sahaja, dan Syatibi akan bawakan apakah alasan-alasan yang digunakan oleh mazhab yang kedua. Mazhab ini adalah mazhab Imam Syafi'i lah, seperti yang katakan ta'liq ni. Yang banyak qaulu ala maqsad. Apakah dalil mereka? Yang pertama, mereka kata mazhab yang kedua ni lah al-qa'idah allati yaquluha qa'idah yang disebutkan dalam mazhab, termasuklah dalam mazhab Malik sekalipun. Wahia hal dawamul kal ibtida. Adakah kita kata orang yang mana benda yang berterusan sama dengan benda yang baru berlaku? Sama atau tidak? Sekiranya kita kata laisa dawam kal ibtida, kita kata dawam benda yang berterusan ini tidak sama dengan benda yang baru berlaku, maka ia adalah jarin al-masyhur, yang masyhur mengikut pandangan masyhur dalam mazhab tadi dalam masalah al-ghasb, iaitu ad-dhaman hanya yaumul ghasbi sahaja. Dhaman itu hanya pandangan pertama tadi lah, mazhab pertama tadi, iaitu dia hanya hari pertama sahaja, sebab dia berbeza. Dawam tak sama dengan ibtidah. Dan manafi' itu dia akan jadi tabi'ah sahaja. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, in qulna kal ibtidah, dawam ni sama macam ibtidah, sama saja, tidak ada beza. Maka di sini al-qasid fi kulli hinin kal mubtadi', orang yang merampas harta orang lain, dia seolah-olahnya dia sentiasa merampas selagi mana dia tak pulang barang tersebut, dia dikira perampas. Hari ini dia merampas, esok juga dia kira perampas. Sehinggalah dia pulang balik barang tersebut, barulah dia kira tidak lagi perampas. Jadi dia akan hukum dia dawam, bukan hanya dia kira merampas hari dia merampas saja. Hari yang dia tak merampas tapi barang tu masih dia rampas, sama juga, dia perampas juga. Maka yang ni dikira sama sahaja, tak ada beza. Bahawa dhaminun fi kulli waqtin, dia adalah orang yang kena jamin barang yang diambil tersebut dhamanan jadidan, seolah-olahnya setiap hari dia buat jaminan yang baru. Yajibu an yadhmana al-mawsul, dia perlu membayar balik barang ataupun membayar ganti rugi ataupun memberi dhaman kepada apa yang dia rampas tersebut bi arfa'il qiyam, dengan nilainya yang paling tinggi sekali. Dan inilah yang disebut oleh Ibn Wahab wa Ashhab wa Abdul Malik, dan juga kata Ibn Sya'ban. Itu pandangan yang kedua lah dalam mazhab Imam Malik. Dan kata Ibn Sya'ban, kerana apa? Kerana dia kena memulangkan barang yang dirampas tersebut di waktu. Maksudnya dia matlub, dia diminta dan wajib untuk memulangkan barang yang dirampas itu pada setiap waktu. Maka dia seolah-olahnya dawam, berterusan. Selagi mana dia tak pulang, wa mata lam yaruddahu, maka maka seolah-olahnya dia seperti orang yang sentiasa merampas. Hari ini rampas, esok rampas, maknanya tak habis rampasan dia. Jadi itu kaedah yang pertama. Dalil mereka lah, pertama kenapa mereka samakan antara dua jenis dhaman tadi. Yang keduanya pula dia kata, berdasarkan kaedah yang telah mutaqarrirah, telah thabit, bahawa a'yan, benda-benda, barang-barang ni lah sebenarnya la yang milikuha fil haqiqah, kita manusia ni tidak memiliki apa-apa pun, semuanya milik Allah Ta'ala, illa bari'uha, Allah Ta'ala yang memiliki kita, Allah Ta'ala milik barang kita. Maka kita sebagai hamba ni, apa yang kita dapat sebenarnya manfaat. Jadi benda yang paling kita dapat, paling banyak ataupun yang paling besar yang kita dapat, manfaat yang paling utama kita dapat adalah barang itu kita dapat manfaat untuk beli. Kan benda tu kita boleh ambil. Contohnya lah, kita beli rumah. Rumah tu memanglah tulis nama kita, tapi
Maksud dia kita dapat manfaat daripada rumah tersebut. Itu tujuan pemilikan kat dunia lah. Bila kita nak kata pemilikan yang sebenar tu hanya Allah Ta'ala saja yang milik. Bukan milik kita. Walillahi ma'afis samawati wal ardh. Segala apa yang milik Allah Ta'ala. Maka oleh itu kita kata yang memiliki hanya Allah Ta'ala. Hamba hanya dapat milik. Wa idza kana kadzalik, kalau sekiranya begitu, fahal qasdu ila milk ar-riqab munsarif. Maka sekiranya orang tu dia berniat nak memiliki barang tersebut, riqab tersebut, adakah dia dapat barang ke manafat? Maka sekiranya kita kata munsarifun a'yan riqab la manfa'ata fiha. Kerana riqab itu sendiri dia tidak mempunyai manfaat. Maknanya bila dia ambil riqab tu maksudnya manfaat dia lah. Bukan riqab tu, riqab saja dia tak boleh milik. Sebab milik Allah Ta'ala. Maka yang dimaksudkan di situ adalah manfaat tersebut. Bukan riqab itu semata-mata. Tapi manfaat itu dikira istimaluha ala manafi' al-maqsudah. Yang dimaksudkan adalah manfaat yang ada pada barang ataupun benda tersebut. Yang itulah yang dimaksudkan dengan orang yang tidak membezakan di antara ghasab dan ta'addi fi dhamanil manafi'. Walaupun kita mengatakan dia tidak begitu, laisa bimusarif, dan maka ia akan kembali kepada pembezaan. Kita bezakan di antara milkur riqab dengan dhamanul riqab dengan dhaman al-manafi'. Okey, boleh? Boleh. Sampai sini tadi? Ya, Ustaz. Sana sambung lagi? Boleh. Sikit lagi, Ustaz. Okey, tafadhal. Okey, tafadhal. ومنها أن الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتقرر له عليها شبهة ملك بسبب ضمانه لها أم لا؟ فإن قلنا إنه يتقرر عليها شبهة مالك كالذي في أيدي الكفار من أموال المسلمين كان داخلا تحت قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فكانت كل غلة وثمن يعلو أو يسفل أو حادث يحدث للغاصب عليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة. وإن قلنا لأنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك بل المغصوب على ملك صاحبه، فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له، فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضا. وأما ما يحدث من نقص فعلى الغاصب بعدائه لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته، فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع، لأن قيام الذات من جملة المنافع هذا أيضا مما يصح أن يبنى عليه الخلاف، والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi dalil yang seterusnya ataupun kaedah yang digunakan mazhab yang tidak membezakan di antara dhaman ar-raqabah dengan dhaman al-manafi' ini, mereka mengatakan annal ghasib idza qasada tamalluk ar-raqabah. Ghasib ni bila niat dia ketika dia merampas barang tersebut adalah untuk memiliki barang itu, benda itu atau orang itu. Maka di sini persoalannya, adakah kita kata kepadanya itaqala alaihi syubhatu milkin bisababi dhamanihi laha amla. Jadi boleh tak kita kata orang yang merampas ini dia telah mendapat syubhah milik. Maknanya dia seolah-olahnya telah memiliki barang tersebut secara syubhah. Sebab apa? Sebab dia kena bayar dhaman. Bila dia ambil, dia bertanggungjawab dan menjadi penjamin, menjamin barang tersebut selamat. Kalau tak selamat, dia kena bayar ganti rugi. Ataupun kita kata dia tidak ada syubhatul milk. Abla. Jadi kita nak kata dia ni seolah-olahnya ada syubhah di situ pemilikan dia ataupun tidak. Fa'in qulna, sekiranya kita mengatakan innahu yataqarrara
yataqarraru alaihi syubhatu malik. Seolah-olahnya dia telah memiliki barang tersebut secara syubhah. Manakal fi aidil kuffar min amwalil muslimin. Contohnya seperti harta-harta yang dimiliki, mana harta orang Islam yang dimiliki, yang dirampas oleh orang kafir contohnya. Contohnya yang berlaku pada zaman Nabi SAW, orang Quraisy yang memiliki, memegang atau merampas, mengambil alih, bukan mengambil alih, mana merampaslah harta orang Islam yang di Mekah pada ketika itu. Maka di sini sekiranya kita kata dia tu syubhatu malik, kana dakhilan tahta qawlihi alaihi salatu wassalam al-khuraju bid-dhaman. Maka orang yang ada milik syubhah ini dia kena dhaman. Maknanya dia kena jamin barang yang diambil. Dia rampas, dia juga sebagai penjamin. Dia hukum dia berdosa lah. Bukan kita kata dia jadi jamin, dia halal. Bukan menghalalkan perbuatan dia, dia haram. Cuma dari segi hukumnya dia kena menjadi penjamin kepada barang yang dirampas tersebut. Maka semua perkara, kullu ghillatin, semua manafi' dia, harga dia naik ataupun turun harga, semua yang berlaku kepada barang tersebut ataupun kepada orang yang merampas tersebut, maka dia kena bayar segala-gala dhamannya tersebut. Muqtadad dhaman. Dia adalah seperti istihqaq, seperti hak milik yang orang tuntut, seperti dalam jual beli yang rosak, dhaman keseluruhannya. Jadi itu maksudnya sama sajalah, maknanya dia kena bayar semua sekali, manafi' pun termasuk sekali. Itu kalau kita kata dia tu syibhatu milk. Tetapi kalau kita kata la yataqarraru alaihi au lahu alaiha syibhatu milk, tetapi kita kata al-mawsubu ala milki sahibi, kita kata tidak, dia tidak memiliki barang tersebut, dia rampas, berapa dia milik pula, macam mana dia boleh milik sedangkan dia rampas. Jadi siapakah pemilik dia? Sahibuhu. Pemilik asal itulah yang menjadi pemilik. Kalau kita kata begitu pun, fakullu ma yahdutsu min ghillatin, semua manafi' daripada barang tersebut. Contoh macam tanah tadilah, dia rampas tanah, segala hasil tanah tersebut dan manfaat yang ada fa'ala milkihi atau malikihi fahiyalah, yang apa yang dirampas semua tu adalah milik kepada sahib. Fala budda lil ghasib min ghurmiha, maka yang rampas tadi dia kena bayar juga ganti rugi, li'annahu qad ghasabaha aidan. Mana seolah-olah dia rampas barang dan rampas segala manafi'. Jadi sama saja. Jadi khulasah pandangan ataupun hujah kaedah yang ketiga ni adalah sama juga, iaitu kalau dia rampas raqabah, maknanya dia rampas juga manafi'. Okey? Kita sama. Wa amma ma yahdutsu min naqsin, apa yang berlaku kekurangan, contoh barang tu jadi rosak ataupun jadi kurang, maka al-ghasib bi'adaihi, ghasib ni dengan sebab dia telah mengambil barang orang lain, adak dia, maknanya kezaliman yang dia buat itu, maka dia kena juga dhaman. Li'anna naqsa syai', kerana kekurangan barang daripada barang yang dirampas tersebut, itlafun li ba'di dhatihi, seolah-olah dia telah mengurangkan, menghabiskan, mensia-siakan sebahagian daripada barang yang dirampas tersebut. Maka dia kena bayar dhaman sebagaimana orang yang telah melakukan, mengambil harta orang lain, manafi' orang lain. Kerana qiyamuz dzat min jumlatil manafi', satu benda tu dia berdasarkan manafi' yang dia ada. Kalau manfaat dia kurang, maka nilai dia pun jadi kurang. Hadza aidan mimma yasihhu an yabni 'ala khilaf. Yang ni boleh juga dijadikan sebagai satu kaedah berlakunya khilaf dalam memahami masalah ini. Ada masalah yang kedua itu, atau mazhab yang kedua. Okey, sambung lagi. Dan cukup dulu. Cukup dulu Ustaz. Cukup dulu. Okey. Kita tajuk kita hari ni dia agak yalah, dia lebih fiqh lagi daripada usulnya. Lebih masalah kurung lebih kepada usul.
dan furuk ni lebih juga maqasidnya pun adalah berkaitan, tetapi Imam Syatibi dah beritahu awal, kita kena bawa dalam satu contoh beza di antara al-amru yang ada qasdul awal dengan qasdul tsani. Jadi dia ambil pandangan Imam Malik tadi yang membezakan antara dhaman raqabah dengan dhaman al-manafi', mana dhaman itu adanya qasdul tsani, tapi orang yang mensamakan kedua-duanya dia tak ada beza lah. Jadi Imam Syatibi dia nak ambil pandangan yang kata beza tu ada qasdul awal dan ada qasdul tsani. InsyaAllah kita akan sambung dalam pengajian yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita buka sekiranya ada soalan ataupun tambahan. Lupa kita ada soalan minggu lepas. Soalan minggu lepas tak jawab lagi, iaitu berkenaan ta'liq Syekh Darras mengenai asbab dan musabbabat. Mudahnya asbab dan musabbabat ni kalau kita ambil contoh lah, dalam hadis Nabi SAW menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah maka dia masuk syurga. Jadi sebut la ilaha illallah tu sebab, musabbab dia ialah masuk syurga. Jadi Imam atau Syekh Darras dia kata musabbab tu kita tak mampu, yang kita mampu tu sabab. Jadi sabab itu yang dikira. Itu yang minggu lepas punya soalan lah. Yang bertanya harap dia dapat faham. Luqman, ya. Barakallah. Okey, silakan sekiranya ada soalan yang lain. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 3 hari tak masuk, 3 minggu tak masuk saya ni. Barakallah. Apa bab ni bab tentang qasdul maksud yang qasdul awal dengan qasdul tsani. So apa ni saya nak tanya tentang ni lebih kepada hukum furu' kan. So nak tanya tentang apa ni contoh yang Imam Syatibi bawa lebih contoh dia hukum furu' dia lebih kepada raqabah lah, hamba. So macam saya ni duduk kat rantau panjang apa ni sempadan antarabangsa dengan Thailand ni. So dia hukum ni maksudnya terpakai untuk individu yang sebagai yang melakukan al-ghasb atau macam mana pula dengan hukum sebagai kerajaan yang merampas. Contoh kat saya punya kampung ni memang rampasan tu banyak sangat. Macam-macam penyeludupan ada. So apa hukum dia? Maksudnya sama tak dengan individu dalam isu furu' yang dibawa oleh Imam Syatibi dalam bab ni dengan tindakan kerajaan yang merampas. Adakah perbahasan di sana ada tentang kharaj bid dhaman ataupun selainnya lah. So kalau dalam kerangka ni macam mana perbahasan dia? Maksudnya hukum taklifi terpakai tak untuk kerajaan ataupun macam mana? Allahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terima kasih di atas soalannya mengenai sekiranya kerajaan merampas barang-barang, adakah dikira rampasan ataupun tidak. Dia ginilah, biasanya kalau kerajaan ni dia ada undang-undang dia lah. Ada undang-undang, contohnya siapa yang bawa barang yang dilarang contoh ini ataupun barang tak bayar cukai dan sebagainya, barang tersebut akan dirampas. Dia dah beritahu awal lagi dah. Mana orang yang bawa masuk barang tu dah tahu barang dia tak ikut undang-undang atau barang dia ikut cukai, tak bayar cukai ataupun tak cukup dia punya kriteria dia ataupun apa-apalah syarat-syarat yang diletakkan oleh kerajaan, maka dia sendiri telah membawa diri dia untuk dirampas. Dia tahu kerajaan akan rampas. Dia tu sendiri telah membawa diri dia lalu ikut jalan di mana adanya jamarik ataupun adanya immigration yang akan taftish, akan cek, akan ambil barang dan dia tahu perkara tersebut dan dia buat juga. Maka dia seolah-olahnya dah memberi hak kepada kerajaan untuk rampas. Sebab kerajaan dah beritahu awal lagi barang yang diambil yang ini akan dirampas. Itu dia berbeza dengan rampas yang kita sebutkan tadi, yang asalnya barang milik dia. Kemudian tak ada sebab apa-apa tiba-tiba kena rampas. Itu yang diceritakan oleh Imam Syatibi tadi. Bukan yang dimaksudkan yang kedua ni dia ada tafarik yang lain lah. Maknanya tu telah melanggar undang-undang dan sebagainya, itu mungkin hukum dia ada hukum yang lain atau tafsir yang lain. Itu tak dimasukkan oleh Imam Syatibi tadi lah. Okay, itulah secara ringkas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
Okey. Ada lagi, kalau tak ada kita boleh tangguh dahulu majlis kita. Okey, kita tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.